A'udzubillahi samina alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurruhu ma asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurruhu ma asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurruhu ma asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwas samiul alim. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita diberikan lagi kesempatan untuk hidup ini. Yang hidup ini ada peranannya, ada tanggungjawabnya, ada tugasnya. Bukan hanya hidup semata-mata hidup, bukan hanya hinggap semata-mata hinggap, bukan hanya perjalanan semata-mata perjalanan yang tidak tentu arahnya. Hidup kita satu keistimewaan yang Allah ciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah kata, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, melainkan untuk beribadah. Maka bila kita menyebut tentang ibadah, ibadah adalah perbuatan hamba dalam setiap masa dan ketika dia kena mengingati akan Tuhan penciptanya untuk dia kembali antara dua jalan, syurga atau neraka. Yang nama manusia, jin dan manusia ni makhluk yang diciptakan, diberi masa tempoh beramal adalah ketika mana dia hidup. Maka bila dia dah mati, tak perlu dah beramal, melainkan harap kepada tiga perkara saja yang bila dia mati, iaitu sedekah jariahnya, ilmu yang dimanfaatkan ketika hidupnya pada orang lain diajak, dan doa anak yang soleh yang telah dilahirkan, dididik sehingga menjadi soleh, sanggup berdoa pada dia supaya dipelihara akan setelah kematian kita. Muslimin yang dirahmati Allah, bila kita faham akan tanggungjawab kita adalah kena beramal soleh. Wal asri innal insana lafi khusr. Allah cipta masa dan masa itu berjalan. Dia tidak akan tunggu kita. Ada orang yang akan rasa hidup dia kerugian. Bukan rasa, dia rugi hidup dia kerana masa tu tadilah. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang yang buat amal soleh. Apa dia amal soleh? Benda tu baik pada dia, baik pada orang lain.
Itu dia panggil amal soleh. Solat baik pada dia, puasa baik pada dia, bersedekah baik pada dia, baik pada orang lain. Faham? Maksud dia ialah perbuatan amal soleh ni adalah satu ibadah yang kita tak khususkan kepada nama sebagai ibadah khususiyah, ibadah yang khusus. Dia ibadah umum yang kita senyum pun sehingga menyebabkan orang lain rasa seronok jumpa kita, tu ibadah. Seronok jumpa dia, dia suka senyum. Bukan duduk senyum tak tahu hala dah. Muslimin yang dirahmati Allah. Maka bila kita faham kehidupan kita yang berlalu, bila kita faham tanggungjawab kita yang kena dipertanggungjawabkan, nama dia hisab, maka kita kena tahu setiap amal ibadah kita ni, amalan kita ni sah ke tak sah, terima tak terima. Jangan hanya buat melepas batuk di tangga, tak mau. Kita tahu kata tu wajib, benda tu wajib, lagi nak cerita bab wajib pula. Bila dah kita tahu satu kewajipan, kita hanya buat hanya melepas batuk di tangga, tu bukan kewajipan. Sebenarnya tu bukan kewajipan. Kewajipan adalah dia kena buat sungguh-sungguh, jaga-jaga sungguh-sungguh. Tu baru orang nama orang yang bertanggungjawab, menjaga kewajipan. Sembahyang, dia sembahyang tapi bab wuduk dia tak reti, sah batal wuduk pun tak tahu. Ni maksud dia orang yang tak ambil berat. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sembahyang. Pasal apa? Pasal dia sahun, dia tak ambil berat langsung, cuai. Muslimin yang dirahmati Allah, bila kita faham kewajipan kita sebagai manusia, kewajipan itu dituntut oleh Allah, maka kita bertanggungjawab menjaga sah batalnya sesuatu ibadah yang kita buat. Lepas tu kena tahu pula yang mana wajib, yang mana sunat. Pasal apa sunat pula kita disuruh buat? Sebab sunat itu adalah tampungan untuk menampung kewajipan yang bocor. Bukan kata bila kita buat benda sunat wajib tak payah buat, tang wajib kena buat juga. Sunat ini adalah penampungan, seperti solat sunat ba'diyah, qabliyah dan sebagainya, baca Quran, benda-benda sunat, puasa Rejab. Nak tampung balik Ramadan hak bocor esok ni, bocor ke? Ada. Tengok sembahyang dah lah, tengok sembahyang kita duk rasa betul bila Tok Guru tengok kita rokok daripada unta lagi, tak betul-betul lagi. Daripada kecil sampai ke tua tahu dah kata bengkok, tapi duk rokok macam tu. Bukan macam tu. Yang sujud, cara sujud macam mana, kaki tu macam mana, kita kalau boleh kita nak 100%. Pasal apa menjadi 90, pasal apa menjadi 80 amalan kita? Pasal apa? Pasal ada kebocoran daripada tidak tawaduk kita depan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab dalam mazhab Syafi'i bergerak 3 kali batal, sebab nak tawaduk tu. Tawaduk mendatangkan adab, dan adab itulah mendatangkan khusyuk, dan khusyuk itulah tulang belakang, tiang kepada sahnya solat. Bukan tak sah kalau tak khusyuk, sah, tapi faham tak wajib. Maka bila kita solat sunat tadi, dia tampung balik. Muslimin yang dirahmati Allah, faham tak? Kewajipan sunat bukan sunnah. Sunnah ni adalah perbuatan yang diambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunat adalah perkara yang dihukumkan oleh imam-imam mujtahid, imam-imam yang mu'tabar, mengatakan sunat, buat. Tapi kalau tak buat tak dapat apa. Kita kena ingat, jangan buang masa hidup kita yang berlalu begitu saja. Kewajipan pun kita buat, benda sunat pun kita masukkan, supaya menjadi amal soleh bekalan kita di barzakh. Bila kata mati, bukan kata habislah dah cerita selesai terus masuk syurga. Ada orang faham tutup mata celik-celik syurga. Oi, dak lagi. Kita ada lagi alam yang ketiga. Alam pertama, alam rahim. Alam kedua, alam ni. Yang ni lah nak menentukan kita syurga atau neraka. Sini pun dah tahu dah.
Lepas tu alam barzakh. Alam barzakh tak payah beramai dah. Alam barzakh adalah alam dinding antara dunia dan akhirat. Duk tahu tak? Kalau di alam barzakh dia senang, dia seolah-olah macam tidur, luas kubur dia seperti taman-taman syurga. Hifratin minal jinnan. Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab dunia ni tadi dia buat semua kesolehan dia. Dia taat pada Allah. Ikut Rasulullah, ikut syariat betul. Lepas tu dia dibangkitkan menjadi alam yang keempat. Alam keempat tak habis lagi cerita. Duk situ pula. Di situ macam mana keadaan kita? Ni, duk ada lah ni. Alam dunia. Hang baik, hang solat, hang sedekah, hang buat semua, selamat, jalan elok. Yang hak jalan dengan dagu pun ada tuan-tuan. Hak jalan kaki naik ke atas pun ada. Hak menyulung pun ada. Ke mana? Nak pergi berimpun di padang mahsyar. Keluar pada kubur, kita akan berjalan di padang mahsyar. Semua kena. Para nabi, para rasul pun kena. Jalan pergi satu tempat, nama dia mahsyar. Allah. Tunggu pula. Nak kena apa ni? Ada yang peluh sampai ke keting, ada yang sampai ke lutut. Dan pelbagai tuan-tuan. Tu tak habis lagi. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, gunakanlah masa hidup kita ni dengan amal soleh. Jangan duk zalim orang, jangan duk kata ke orang, jangan niat di hati pun dia ni hitam, mesti jahat. Tu pun tak boleh. Sebab apa? Akan dipertimbangkan. Sebab kita mengaji tasawuf, nama dia ihsan. Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita ni. Ni. Awak tak mula lagi ceramah apa tu. Contohlah kan. Allah. Supaya datang pada kita sentiasa dalam keadaan husnuzan pada Allah, husnuzan pada makhluk Allah. Kita nampak dia jahat, kita tak tahu akhir hidup dia adakah jahat. Maka jaga diri kita dulu sebelum kita duk jaga hak orang lain. Cuma dalam hal syariat kena tegur. Apa dia hal syariat? Dia lok pendek, dia tudung tak pakai, dia tak solat, tu hal syariat. Berkait dengan hal-hal hak-hak sesama kita. Okey nak? Kita kesian kat dia. Kita kalau boleh semua yang ada ni tolong tengok nah, tiap-tiap kali selepas bagi salam tengok, perhati. Tu yang suruh bagi salam, perhati. Satu hari seorang Allah Ta'ala ambil balik, seorang Allah Ta'ala ambil balik. Teringat kita. Mana tahu kut-kut. Syafaat ni ada dua. Syafaat khusus, syafaat yang tidak khusus. Syafaat khusus ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang tidak khusus ada pada para nabi, para rasul lain dan para aulia, para guru, ulama, para sahabat soleh. Orang-orang soleh boleh syafaat. Anak yang hafiz, dia boleh syafaat 10 orang adik-beradik dia. Habis 30 juzuk, jaga Quran, tiba-tiba dia mati. Ayah dia boleh pegang, tarik masuk syurga. Mak dia, 2 orang dah. Adik-beradik dia ada berapa orang? Semua dia boleh tarik masuk syurga. Tu syafaat anak yang hafiz. Kena anak soleh cara soleh pula. Dia boleh syafaat. Kawan yang soleh, kita kawan dengan orang soleh, kita cinta ke orang soleh, kita cinta ke ulama. Mana pijo ni? Rupa-rupanya duduk belah sana. Maka dia bagi tahu dekat Allah, ya Allah, dulu masa di Masjid Aisyah dia solat dengan aku, ya Allah. Tiap-tiap jemaah dia ada. Dia bersama-sama berjuang untuk menyampaikan dakwah Allah, dakwahmu ya Allah. Bawa dia masuk syurga bersama aku ya Allah. Allah akan ambil syafaat tu. Tuan-tuan. Maka jagalah. Jaga sesama kita. Sayang kalau kita duk pecah belah. Nampak iblis dia kan boleh duduk, senang bagi kita duduk dalam keadaan kalau boleh dua-dua sahabat tu masuk neraka. Tak payah siapa tolong siapa. Bagi sama-sama kelai antara kita. Semua masuk neraka. Syok lagi dia kata. Ramai geng dia. Lepas tu bila dah terperosok dalam neraka, semua pakat salah hang aku. Ni kan mahang lah ni.
Hang dulu aku pilih dulu orang kata kan dulu lah. Lepas tu lalas semua pakat salah ke iblis. Hang lah iblis. Iblis kata siapa sampai ikut aku. Allah Ta'ala bagi akal. Yang ikut nafsu yang ditempatkan tempat hasutan tu buat apa? Sampai tak tahu beza baik buruk. Takkan tak pernah ada ulama' mai cerita kat hang benda ni baik benda buruk. Tak sampai lagi ke seru Islam, tak sampai lagi ke seru Muhammad, tak sampai lagi ke Islam dalam kampung hang. Muslimin yang dirahmati Allah, kita dah taklif dah, kena dah atas kita, kena buat. Tak usah duk kata tak sampai lah, tak tahu pun kena tutup aurat no. Ada lagi ke? Muslimin yang dirahmati Allah, panjang cerita kita ni. Gerakkanlah hati kita untuk berada dalam ruang-ruang ilmu supaya kita diangkat martabat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan nikmat Islam agama kita. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Redha, kena redha. Redha maksudnya taat, ikut apa Allah Taala kata, ikut apa Rasulullah minta, ajak kita. Dan alhamdulillah dengan nikmat iman, sesuatu yang amat berharga akhir zaman adalah iman. Iman ni kena jaga. Kalau tak boleh jaga, pi duduk hijrah, pi duduk dengan orang yang selalu pesan kat kita, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Siapa yang kawan yang boleh pesan kat kita? Siapa kawan yang boleh ajak kita buat baik? Siapa? Pi duduk di situ. Jangan dah duk hoplah-hoplah ni. Bukan zaman dia dah kita. Umur 40, umur 50, umur duk pi Nagoya lagi. Ni tak boleh pihak nyai duk sakit kepala, tak boleh pihak nyai sakit kepala. Tak boleh pergi masjid tak sakit kepala pun. Umur 50, umur 60 patutnya kita dalam keadaan cari sahabat yang boleh tegur kita. Hang tak mayang ke? Ni dak mau tegur mayang, kubur masing-masing. Tak apalah mau kubur masing-masing, boleh mandi sendiri, boleh kapan sendiri, boleh lompat sendiri, boleh pergi korek kubur sendiri, tak apa agaklah. Ni semua orang nak kena buat kat dia. Terus dia jawab macam tu lah. Ini orang ego. Ini di antara aba wastakbara waka naminal kafirin. Siapa? Iblis. Sombong dia. Bila orang tegur, suruh Allah Ta'ala suruh sujud dekat Adam, dia tak mau. Dia kata aku lagi mulia. Hang siapa? Siapa dia tu? Kerana tu je. Tapi dia takut ke Allah. Hak duk ada lah ni, Allah pun dia tak takut. Lebih teruk pada belis. Muslim bin dirahmati Allah. Terus kita masuk masalah 89. Menyebutkan akan hukum ruqsah, maksudnya keringanan dan mudah pada berbuka puasa Ramadan bagi orang yang bunting mengandung dan orang yang menyusukan anak perempuan. Laki tak ada anak, laki tak ada. Tapi mengandung tu agak-agak ingat berapa tahun dah tak beranak lagi pun. Boleh tak saya buka puasa Ustaz? Abang mengandung berapa lama? Okey, kita masuk bab ni malam ni. Dekat dah Ramadan. Ya, dekat dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala anhu, kata pengarang kitab ini Syekh Idris Al-Marbawi, ambil daripada kitab Mukhtasar Sahih Tirmizi, syarah dalam bahasa Arab Tuhfatul Ahwadhi, syarah dalam bahasa Melayu Bahrul Madhi. Inilah kitabnya yang dikarang oleh ulama ini Idris Al-Marbawi. Moga-moga Allah mengampuni dosanya, moga-moga Allah mengampuni dosa kedua ibu bapanya, moga-moga Allah mengampuni dosa guru-gurunya, moga-moga Allah mengampuni seluruh dosa muslimin muslimat. Amin ya rabbal alamin. Yantafa'u wa ulumihi ila darai. Moga-moga dimanfaatkan ilmu ini hingga akhirat. Maka dapatlah pahala kepada Syekh Idris Al-Marbawi dan guru-gurunya hinggalah sampai kepada Imam Tirmizi. Amin ya rabbal alamin. Esok kalau saya tak ada pun tolong doa kat saya macam tu lah. Minta lah kotlah ilmu yang saya tinggal pada tuan-tuan, moga-moga dimanfaatkan. Sama juga siapa pun. Baik. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, kata ulama ini Idris Al-Marbawi, bermula perempuan yang bunting dan perempuan yang menyusukan anak itu telah datang hukum yang ringan, ruqsah, keringanan. Bagi ringan dia ada dua, satu ruqsah ringan,
Azimah ketetapan. Tetap macam tu lah. Hak kita azimah. Tak ada rukhsah. Rukhsah ni satu keringanan. Ada keringanan. Ulama dah bincang. Boleh buat macam ni. Ada hadis. Ada dalil. Ke atas keduanya, iaitu seperti di dalam hadis yang telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. Hadis yang berbunyi, Anas ibnu Malik qala akharat alaina khailu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu an. Katanya telah menghujum atas kaum keluarga kami dalam tanah air kami oleh kuda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku pada masa itu sudah Islam. Siapa? Anas. Hanya kaum keluargaku sahaja yang belum Islam, maka sebab itulah diserangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dia. Afataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawajadtuhu yatakhaddah. Maka aku pun pergi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba aku dapati akan dia sedang makan. Anas bin Malik pi dekat Rasulullah sedang makan. Maka aku pun memberi salam kepadanya dan menjawab ia akan salamku. Dia jawab, bagi salam kat Nabi, Nabi jawab. Lalu aku pun duduk. Jawab, pi duduk. Apakala dilihatnya aku demikian, maka lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil aku, suruh dekat. Nabi kalau dia makan, orang mai kat dia, semua dia semawa. Budak pun dia duduk tengah makan, mai. Siapa pun, kucing pun, anjing sendiri pun dia bagi. Itu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, udnu fakul. Nak baca macam mana? Kitab tuan-tuan tulis apa? Hamzah wasal, dam, dal, nun. Betul ya? Hamzah wasal, alif ada sad, dal, waktu nun. Nun tu baris apa? Cara nak baca. Siapa mengaji tajwid dia tahu. Hamzah wasal tak ada baris. Tiba-tiba dal, nun. Nun baris apa? Dhammah. Maka dhammahkan hamzah wasal tadi. Udnu. Kalau dia baris bawah, ni, idni. Tapi kalau baris atas, nak baca apa? Adna. Dah, tak boleh. Dia kena baca idna. Pi mengaji. Nak cerita tadi tak boleh. Ni fi'il amar. Siapa mengaji nahwu pun tahulah juga. Ada hak mengaji dah. Berapa puluh tahun dengar malam ni, oh tahu. Tapi duk tak reti situ juga. Pasal apa? Ittabi'u man la yas'alukum. Dah duk baca ittabi'u. Orang tanya pasal apa baca i? Tak tahu. Lama dah duk baca Yasin. Udkhulu. Pasal apa baca u? Tak tahu. Kena tahu tuan-tuan. Bila benda yang kita kena tanya, pasal apa? Pasal apa? Tanya pula tok guru. Ni pasal apa? Dia pun tak tahu. Sama dengan kita. Tok guru tu pun pergi cari hak tahu. Sekian, terima kasih. Okey. Allah. Udnu fakul. Fakul tu ini saim. Maka sabdanya nya tu tadi balik pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, marilah dekat, kita sama-sama makan. Mai duduk tang ni. Mai kita sama-sama makan. Mudah-mudahan mencapai berkat makan bersama-sama. Nabi suka makan bersama dengan orang. Sebab apa? Makan beramai-ramai berkat. Kita pula kalau boleh nakkan seorang-seorang. Pasal apa? Derian sampai 70 ringgit pada tak makan seorang. Makan beramai-ramai mana cukup? Dah kalau tak cukup, terus duk beli. Senang cerita. Terus duk beli. Anak ramai boleh dipergi makan seorang-seorang tang tu. Nampak sangat.
Tuan-tuan, sifat seorang bapa ni, dia kena tinggal dah kelazatan. Pasal apa? Tanggungjawab. Ni bapa yang nak akan syahid ni. Bapa hak betul-betul dia faham ni, dia takkan polok seorang-seorang. Anak sampai tak mengaji, anak sampai tak ada apa keperluan, nak pergi sekolah pun tak ada, kalau bukan PKP lah. Yang dia boleh tukar rim kereta, dia boleh tukar spoiler, haram tak terbang pun kereta dia tu pun. Saja tukar ni. Yang anak tu bodoh. Kerana apa? Pak duk seronok lagi, duk gila dunia. Pak apa macam ni? Yang mak pula, cara mak pula. Jadi mak tu patutnya tak usah duk fikir dah lah meksi. Tak usah duk fikir lah segak sangat. Beda hak suami dah lah. Tak usah duk fikir dah. Pasal apa? Fikir hak ni. Hak yang doanya nanti akan saham pada kita dalam kubur esok. Sedekah kita, sedekah jariah yang kata 3 tadi. Kita duk sedekah. Siapa yang paling berat keberkatan sedekah kita? Anak isteri kita dulu. Bagi kat mereka dulu. Baca hadis ulama yang disebut tu, kaum kerabat dulu. Kaum kerabat siapa yang paling hampir? Anak isteri kita lah. Lepas tu yang sama rahim dengan kita, iaitu bin yang sama dengan kita, tu dipanggil silah rahim. Lepas tu yang hubung dia dengan ayah kita, hubung dengan mak kita. Ni dah Palestin. Tak bagus jugalah Palestin, bukan tak elok. Tak. Pakistan. Pasal apa? Duk main minta. Dah kampung ni tak ada orang susah lagi ke yang duk pergi bantu hak yang Pakistan tu? Marah puak ni kat saya, itu kan Abang Man ingat dulu. Marah kat saya, dia suruh saya sebut atas mimbar, suruh sedekah kat dia. Saya kata dia sedekah apa kat hang ni, kot sini pun kampung pun melambak je orang susah. Marah kat lentak pergi kat hang. Silap orang saya kata. Muslimin dirahmati Allah. Utamakan jiran sebelah tak makan, yang kita ni umrah tiap tahun. Sallallahu alaihi wasallam. Jaga. Semua tu Allah Ta'ala akan tanya. Silah rahim kita, silah hubungan. Rahim tu kasih sayang. Awal-awal kali yang sama rahim lah, sama ibu keluar pada rahim yang sama. Dia ada peringkat. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey, jaga. Makanan yang berkat. Nabi suruh ajak mai makan sebab apa? Moga-moga dapat keberkatan makan beramai-ramai. Ni, hadis ni pun kita dapat dah. Berkat makan bersama-sama dengan Nabi SAW. Maka sahutku, kata Anas bin Malik, ni yang hadis ni. Ya Rasulullah, hamba itu puasa. Ini shaim. Aku puasa ya Rasulullah. Tidaklah mau rasanya membatalkannya. Kalau boleh tak maulah, sayang nak batal. Bukankah apabila hamba makan batallah ia dan luput pahala? Kata Anas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala didengar perkataanku demikian, bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Faqala udnu uhaddithka anis sawmi aw siyami. Maka sabdanya, marilah kamu dekat duduk denganku atas supaya aku khabarkan padamu daripada puasa. Nak bak yang kata nama puasa tu macam mana? Yakni supaya aku ajar akan kamu akan hukum puasa di dalam musafir, iaitu sabdanya. Kalau dalam musafir macam ni. Sebab apa? Sebab Anas mai daripada jauh. Ya, tak payah cerita hak atas tadi lah, baca balik. Nabi sambung, Nabi kata, Inna Allah Ta'ala wada'a anil musafiris sawma wa syatras salah. Bahwasanya Allah Ta'ala, jangan kamu tidak tahu, telah menggugurkan ia daripada orang yang musafir. Orang yang musafir tadi rukhsah atas dia. Itu dia kata gugur, keringanan atas dia pasal dia musafir, akan puasanya selama di dalam musafirnya. Dia tak perlu makan pun. Dan ni dia mai daripada jauh sampai pada Rasulullah ajak makan. Anas sayang nak tinggal.
Nabi kata boleh buka, tak ada apa pun, sebab lagi faham musafir. Sama ada musafirnya mengerjakan ibadah haji atau kerana pergi berperang atau apa-apa musafir yang harus pada syarak. Musafir yang harus. Kalau takat nak pergi tengok artis di Kuala Lumpur, boleh puasa dah ustaz? Pala otak. Pergi tengok konsert, tanya puasa. Harus ke? Makruh kot. Haram rupanya. Siapa dia yang main? Tak tahu artis Korea dia kata. Dan begitu juga sembahyang 5 waktu telah digugurkannya. 5 waktu pun gugur. Rukhsah. Digugurkan Allah Ta'ala akan setengahnya daripada orang yang musafir. Maksudnya dia boleh jamak. Maka haruslah orang yang musafir itu sembahyang zuhur dan asar, jamak sekali, dan isyak dua. Lagi sambung isyak dua, buat dua. Maksudnya dua, yang 4 jadi 2, 3 jadi 2 dah. Saya baik geleng. Saya baik ya. 3 tetap 3. Subuh ada jamak tak? Tak ada nak. Ngaji lah, dia kata boleh jamak. Jamak ngapa? Jamak dengan lohok, dia kata. Waktu lohok nak jamak dengan siapa? Tak ada subuh tetap duduk tang tu juga. Maka haruslah orang yang musafir itu sembahyang zuhur dan asar dan isyak 2 rakaat. Itu dia kata gugur kewajipan menjadi rukhsah. Dan harus pula tiada puasa di dalam musafir itu. Kemudian apabila sudah habis daripada musafir itu, hendaklah dibayar, yakni qada. Ini bab puasalah akan dia. Okey, sambung lagi hadis tadi. Wa anil hamili awil murdi'i sawma awis siyamah. Dan bahwasanya Allah Ta'ala telah menggugurkan daripada orang perempuan yang bunting, yakni hamil, dan perempuan yang menyusukan anaknya akan puasa. Maka haruslah atas keduanya tiada puasa selama keduanya dalam bunting atau memberi susu. Dalam masa dia mengandung tadi, puasa gena, maka dia tak perlu puasa. Dan dia menyusu, mau kalau dia puasa susu tak ada. Mau kalau puasa susu tak ada. Sebab apa? Makanan yang dia makan akan jadi susu. Bila dia puasa susu tak ada, anak tu teriak lapak kan. Okey, tahu tak tanya ni hak lelaki. Kalau puasa isteri kita, anak lapak, pasal apa? Lo tak tahu. Ada lelaki tak tahu rupanya. Dia nak tahu macam mana, tak mengaji. Satu. Kedua, anak dia bukan makan susu isteri dia, makan susu ibu angkat anak dia, lembu. Makan susu botol. Dia tak tahu, kata ada hukum ni. Okey, baik. Wallahi laqad qalahuma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kiltaihima au ihdahuma. Demi Allah, ni Rasulullah kata sendiri, dia bersumpah, sesungguhnya telah mengatakan keduanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas kata, ni Nabi kata, demi Allah, akan tiap-tiap daripada keduanya siapa dia? Perempuan yang mengandung dan perempuan yang menyusukan tadi, atau salah satu daripada keduanya. Pada masa Anas bin Malik meriwayatkan hadis ini, ini cerita dalam cerita, datanglah berasa apa dia ni? Sebal pada hatinya kerana luput satu peluang yang baik, iaitu peluang makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa dia duduk dengar hadis Nabi ni, duduk cerita hukum apa semua, dalam hati dia rasa, silap dah aku makan dengan Rasulullah. Pasal apa? Aku ni orang musafir kan, boleh makan dengan Rasulullah ni habis besar dah rahmat dan berkat. Kita jauh sekali lah tuan-tuan. Dengan kerana itu berkata ia, faya lihfa nafsi alla akuna ta'imtu min ta'ami an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka amboi alif mim bawau ya amboi
Tadi duk tengok ni apa dia ni? Amboi. Ruginya diriku, Anas kata dalam hatinya, daripada tiada ada aku makan bersama makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, ini hadis disebut secara sekali lalu saja. Maka siapa yang akan syarahkan balik macam mana maksud tu? Ulama. Sebab ulama lebih mengetahui. Kita jangan baca hadis, boleh, tak puasa. Lepas tu tak payah ganti ke? Setiap hari bayar fidyah. Nanti ya, minggu depan bunyi dah. Allah. Okey dah. Nanti 90 kita masuk macam mana persoalan itu untuk kita huraikan mengikut pendapat imam-imam mazhab. Imam Syafi'i kata macam mana? Imam Malik kata macam mana? Sebab apa? Mengikut apa yang mereka faham. Sebab hadis ni terlalu ringkas. Itu sebab dengan siapa yang kita kena menuntut ilmu tu? Dengan orang yang rapat dengan Rasulullah. Orang yang rapat dengan zaman tu. Apa dia zaman yang rapat dengan Rasulullah? Zaman sahabat, zaman tabi'in. Ulama mazhab ni duk tabi'in. Belajar dengan depa. Di sinilah wujudnya imam mazhab. Kita duk ambil mazhab, ambil hak ni lah. Yang duk pergi ambil hak law ni pala apa? Ambil hak ni. Dan kalau boleh memang kenalah mengaji sampai sanad kepada mereka ni. Mengaji ke siapa? Google. Oh, Syekh Al-Googli. Yo. Satu lagi tok guru orang hak dua adalah Syekh Al-Yutubi. Tu tok guru dia apa? Pi mengaji kat guru yang ada gurunya, saya pesan. Pi mengaji guru yang mengajar kita yang ada guru je. Dia tu mengaji kat siapa? Tak tahu. Dengar kata turun Gunung Raya. Kacau. Oh, dia wali. Wali yang macam mana yang boleh kita tuntut? Wali afdal ke wali mahdud? Hak yang kita nampak gila dia berkata wali, yang tu tak boleh tuntut ilmu. Dia beda dia ya. Saya tak larat terang dah bab-bab ni. Oh, dengar kata wali pergi tuntut ilmu kat dia. Wali mahdud. Nampak macam gila, nampak ni. Dia beda dia. Dia dah tenggelam dalam cinta dia dengan Allah. Nampak macam gila, rambut dreadlock kan. Tidur kata. Allah kasih dah kat dia tu. Sebab apa? Dunia tak ada pada dia. Bukan hak saja-saja buat gila. Pi kena ketum, pi kena surround, tak tahu dia buat gila. Tu wali hampa. Tu dia kata. Hampir tak tahu nak pilih mana wali ni. Baru kata tak nak ikut. Cari tok guru yang ada gurunya dan gurunya ada gurunya dan gurunya dia panggil sanad riwayah dengan sanad dirayah. Sampai dia ni mengaji sampai siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tok guru dia. Ya. Tu saya suka sebut nama guru saya, Syekh Nuruddin Al-Banjari. Tu guru saya. Syekh Zakaria Wan Besar. Tu saya mengaji dulu di pondok Haji Husin Gok Sepedak. Dia duk pergi mengajar di situ. Malam-malam masuk pondok Pak Ya buka kitab kat dia lah, penawar bagi hati lah apa semua. Lepas tu dia pergi mengajak masjid terus. Ikan pula ikut dengan apa dia? Van light ace warna kelabu. Ingat lagi. Bau gudang garam. Bismillahirrahmanirrahim. Kat tu lah. Minta maaf, kenangan bersama guru menjadi satu benda yang kekal selamanya. Sebab apa? Lekat ilmu tu kat kita. Ya. Jangan benci guru walaupun ada kekurangan pada dia. Dekat tu saja tuan-tuan. Minta ampun, minta maaf kalau ada terkasar bahasa, terlajak bicara yang baiknya daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala keburukan itu daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna mutaba'at Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna ila Ramadan. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.